Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifin billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrat ayunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya wa ala alihi wa sahbihi sadat awliya wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jaza. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hadd 'ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalati 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabihi. Amin Allahumma amin. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun di dalam kuliah maya. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita berhimpun dalamnya diampunkan dosa semua orang yang hadir, dimudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, dan insya-Allah dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sambung kita terus ke dalam kitab kita Ad-Durrus Tsamin, pada membicarakan akidah kaum yang selamat, iaitu kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Telah sampai kita kepada sifat basyariyah an-nabi, sifat basyariyah al-anbiya, ataupun sifat basyariyah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian sampai kita kepada sifat yang difokuskan oleh musannif atau yang difokuskan oleh jumhur ulama, pada bahawasanya Nabi kita itu berada pada dua sifat basyariah yang utama disebutkan, iaitu pada masalah sakit dan juga pada masalah miskin. Sampailah kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mengatakan law kanatid dunya tadil 'indallahi janahal ba'udah ma saka kafiran syarbatal ma, ataupun ma saka kafiran jur'atal ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya, jikalaulah dunia itu, tazin 'indallah janahal ba'udah, jikalau dunia itu ada harga, sama harga yang sama standard dengan sebelah kepak nyamuk, ada harga macam kepak nyamuk, nescaya Allah tak akan beri orang kafir meminum air. Jadi di situ musannif telah pun mensyarahkan bahawa betapa hinanya kedudukan dunia di sisi Allah. Betapa hinanya kedudukan dunia di sisi Allah. Jadi musannif mensyarahkan lagi di dalam kitabnya sebelum kita masuk. Musannif menyebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak redha bagi para nabinya dan juga bagi para wali-walinya untuk bergelumar dengan dunia. Maka sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tu diletakkan ataupun ditakdirkan ataupun dipakaikan dengan pakaian kemiskinan, dengan pakaian kemiskinan. Sekira-kira sampai kita menyelusuri hadis yang tempoh hari yang Nabi berduduk-duduk dengan Sayyidina Jibril alaihi salam, guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berduduk-duduk dengan Jibril alaihi salam di Safa, jadi Nabi pun mengadukan halnya. Nabi kata kepada Jibril, aku demi Allah, dia kata bahawa demi Allah, bahawa demi aku ni diutus, bahawa aku ni seorang rasul, maka tiada berpagi-pagi ataupun tiada bermalam-malam bahawa aku ada makanan. Maksudnya Nabi cakap tak ada bangun pagi je makanan ada, tak perlu cari, makanan dah ada. Nabi tak begitu. Jadi berarti Nabi seolah-olah ibaratnya seolah-olah Nabi mengeluh. Nabi kata Nabi menjalankan tugas tapi makanan hidupnya susah. Jadi bila susah aja Nabi mengadu susah kepada Sayyidina Jibril, maka gemuruh langit. Bila gemuruh langit, Nabi pun gerun sehingga Nabi mengatakan ini sudah hari kiamat. Jadi kata Jibril, bukan hari kiamat. Hanya saja Allah menurunkan Israfil untuk memberi khabar. Jadi Israfil turun, dia kata Allah mendengar akan aduan Tuhan, dia kata Allah mendengar akan aduan Tuhan, maka Allah memberi pilihlah, maksudnya memberi pilih, adakah engkau nak jadi nabi lagi raja ataupun nabi lagi hamba. Jadi Sayyidina Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun berfikir ketika itu, berfikir ataupun
tunduk kehambaan lah berfikir ketika itu. Kemudian diberi isyarat oleh Sayyidina Jibril, diberi isyarat supaya jadi orang yang tawaduk, maka Nabi memilih isyarat Sayyidina Jibril, dan Nabi mengatakan aku pilih menjadi Nabi lagi hamba. Jadi fokus musannif pada menceritakan dua sifat Nabi ni, iaitu masalah berpenyakit dan masalah miskin, supaya setiap orang boleh mengikut Nabi. Sebab andai katalah Nabi itu kaya, orang kaya saja boleh mengikut Nabi, orang miskin tak boleh. Tapi kalau miskin boleh, kalau Nabi itu bersifat miskin, maka orang kaya boleh ikut, orang miskin boleh ikut. Begitu juga Nabi itu diletakkan dengan sifat sakit, supaya orang sakit boleh ikut. Kalaulah Nabi itu sihat memanjang, maka kalau para nabi itu sihat memanjang, maka orang sihat je yang boleh tahu cara boleh mengikut jejak perasaan Nabi, jejak tauhid Nabi, ataupun jejak keredaan, bagaimana nak redha tu orang sihat je boleh. Jadi kalau orang sakit, Nabi itu memiliki sifat basyariah sakit, jadi orang sihat boleh ikut, orang sakit boleh ikut. Sampailah musannif mengatakan Allah tidak redha, Nabi mengatakan kemudian Nabi pun menjawab, aku memilih Nabi lagi hamba. Kemudian Nabi pun mengatakan tiada bagiku dan tiada bagi dunia itu sesuatu. Maksudnya aku dengan dunia ni tiada kaitan. Nabi kata begitu. Jadi daripada perkataan Nabi itu, musannif menceritakan bahawa Allah tidak redha para nabinya dan para walinya dipakaikan dengan pakaian keduniaan, sebab dunia itu adalah negeri bagi orang yang tak ada negeri di akhirat, dan harta itu, kekayaan itu adalah harta bagi orang yang tak ada harta di akhirat. Jadi Allah redha, Allah nak bahawa para nabi dan para awliya berada kaya besok di akhirat, bukan di dunia. Jadi di dunia pakaian mereka adalah balak, jadi mereka mesti menanggung balak. Jadi sebab itulah Nabi itu menanggung macam-macam sakit, dan Nabi itu menanggung macam-macam pukulan, Nabi itu menanggung perut yang lapar. Begitulah. Jadi habis kita sampai hadis yang tersebut itu, barulah kita masuk kepada muka surat 64. Pada muka surat 64 baris yang keempat kalau tak salah saya tempoh hari, sampai kita kepada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa anfa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-musannifu, dan jikalau ada bagi dunia itu qadarnya, nescaya dijadikan bagi segala anbiya dan aulia beberapa bagai nikmat padanya, kerana adalah mereka itu terlebih banyak makhluk ibadah, terlebih banyak makhluk ibadah, dan terlebih sangat keras mereka itu taat bagi Allah Ta'ala. Jadi kata musannif lagi, kalaulah pada dunia itu ada qadar, sebab tadi Nabi kata law kanatid dunya 'indallah, law kanatid dunya tazin 'indallah janahal ba'udah. Kalaulah dunia itu ada satu qadar je, kalau ada qadar di sisi Allah sebesar kepak nyamuk. Cuba tuan-tuan tengok kepada ibarat yang Nabi bawa tu. Nabi kata kalau dunia ada harga seperti sebelah kepak nyamuk. Sebenarnya sebelah kepak nyamuk ada harga ke tak ada? Jawapan tak ada harga. Jadi nak cakapnya, kalaulah dia sampai kepada yang tak ada harga macam nyamuk, sebelah kepak nyamuk pun, kalau ada dia sampai standard itu pun Allah takkan bagi orang kafir. Apalagi kalau pun Allah takkan bagi orang kafir. Jadi bererti dunia memang tak ada standard. Jadi sebab tu dikatakan, sebab itulah kalaulah dunia itu ada harga di sisi Allah, nescaya Allah mesti beri kepada para nabi dan para wali, sebab dia ada harga. Tapi sebabkan dia tak ada harga, sebab itulah Allah beri kepada orang ahli maksiat dan juga kepada orang kafir, Jadi begitu juga sebelum ini ada disebutkan bahawa ad-dunya sijnul lil mu'minin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Baik, tapi cuma dalam masa yang sama tuan-tuan, suka saya nak sebutkan, jikalau saya sebutkan jugalah sebab saya takut nanti, sebab kalau kita belajar sebelah pihak, jadi kita rasa nanti kan kita takut tak tertimbang. Jadi panduan daripada seorang guru perlu bagi kaum atau perlu bagi masyarakat untuk mereka membina kekuatan agama. Saya nak singgungkan sikit pada masalah, sebab di sini kita menceritakan tentang kemiskinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah bererti bahawa kita semua orang-orang Islam kena jadi orang miskin, tidak begitu. Jadi kalau kita seorang sultan, kemegahan dan kekayaan itu menunjukkan menaikkan maruah agama,
maka kita wajib ada kekayaan dan kemegahan tersebut. Begitu juga dengan seorang pendekar, walaupun kemegahan ataupun kesombongan itu adalah haram, tetapi kesombongan itu adalah wajib ketika dia dalam medan peperangan. Jadi mesti melihat keadaan yang ada pada diri sosok masyarakat tersebut. Mesti ada sebilangan yang kaya, mesti dia berhati-hati dengan kekayaan dia supaya jangan sampai orang kafir yang mendapat kekayaan itu sehingga orang Islam akan terpijak. Jadi mereka mesti berada dengan kekayaan mereka itu dan mereka mesti takut dengan kekayaan yang mengelilingi mereka, tetapi gunakan kekayaan tu untuk menaikkan gah agama Islam. Jadi begitu ya. cuma akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah miskin. Jadi sebab tu kita ni tuan-tuan disuruh berzakat. Kan qad aflaha man zakkaha. Kalau dalam tafsir tasawuf, zakkaha itu bukan saja membersihkan diri daripada sifat riya, ujub, takabur, tidak. Zakkaha tu memberi zakat juga. Zakkaha tu maksudnya membersihkan. Jadi membersihkan ni kita tidak disuruh membersihkan dalam sahaja, dan juga kita tidak disuruh untuk membersihkan luar sahaja. Jadi kita membersihkan luar dan dalam. Jadi yang dalam mesti dibersihkan, yang luar juga mesti dibersihkan. Kalau yang membersihkan di luar, selain daripada mandi, selain daripada wuduk, selain daripada membersihkan taharatun najis, membersihkan diri daripada najis, selain daripada itu adalah zakat. Jadi zakat tu bila kita ada harta, maka tempat kita menyelamatkan diri kita adalah zakat dan sedekah. Sedekah wajib ialah zakat, sedekah sunat adalah sedekah biasalah. Jadi sedekah kita tu ke masjid, sedekah kita tu ke tempat-tempat yang boleh menaikkan maruah agama. Jadi sedekah kita dan zakat kita. Jadi walaupun diberi contoh, dibawa contoh daripada peribadi Nabi SAW sendiri dengan kemiskinan, jadi kita bukanlah disuruh semua miskin. Jadi itu saya punya kesimpulan yang saya nak tekankan supaya kita nampak perjalanan kita. Sebab tujuan kita adalah takut kepada Allah. Jikalau kita menjadi orang miskin tetapi tiada takut, tiada faedah. Dan jikalau kita menjadi orang kaya tiada takut, tiada faedah. Tetapi jikalau kita menjadi orang kaya, takut kepada Allah, berfaedah. Dan jikalau kita jadi orang miskin, takut kepada Allah, berfaedah. Jadi tempat timbang dia adalah pada takut, bukan pada masalah harta. Baik, bismillah. Cuma ketakutan tu datang daripada mana? Datang daripada hadis-hadis Nabi. Yang kita nak kena ingat bahawa semakin bertambah harta, semakin bertambah persoalan. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah pertanggungjawaban. Baik, barulah kita masuk kepada faidatun. Ini satu faedah. Maka wajib kita i'tikad. Baru kita masuk yang seterusnya ya. Selepas kita mengetahui sifat basyariah, sekarang kita menceritakan pula tentang nabi-nabi. Maka wajib kita i'tikad yang terlebih afdal segala anbiya itu dan segala rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itlaq. Kemudian maka Nabi Ibrahim, maka Nabi Musa, maka Nabi Isa, maka Nabi Nuh, maka Nabi Adam. Maka segala rasul yang tinggal, maka segala anbiya, maka segala kepala-kepala malaikat, ketua-ketua malaikat ya, seperti Jibril dan Israfil dan Mikail dan Izrail. Kemudian maka kepala-kepala segala manusia yang bukan anbiya, kemudian maka segala malaikat yang bukan rasulnya, seperti yang menanggung arash dan kursi, dan Sayyidina Abu Bakar itu afdal daripada segala makhluk yang lain daripada Nabi dan Rasul. Maka Sayyidina Umar, maka Sayyidina Uthman, maka Sayyidina Ali. Maka enam orang yang mencukupkan jadi 10 apa? 10 yang al-asharatul al-mubasysyarah bil jannah. Al-asharatul mubasysyarah bil jannah ya, yang 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 dengan 4 dahulu orang yang dijanji dengan syurga, iaitu Talhah bin Abdullah dan Zubair ibn al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah ibn Jarrah.
kemudian ahli Badar. Baik, sampai sini saya berhenti sekejap ya. Baik. Daripada faedatun yang kita baca tadi, dia kata ini satu faedah. Faedah ni maksudnya setengah daripada perkara yang kita nak kena tahu bahawa turutan ataupun tertib ataupun susunan para nabi pada masalah afdaliyah. Pada masalah afdaliyah tu, itu bererti pada masalah kelebihan. Siapakah yang paling mulia? Sebab kita tuan-tuan di sisi di dalam di kalangan makhluk pun ada yang mulia. Yang paling mulia adalah satu makhluk, nama dia manusia. Daripada manusia adalah lagi yang mulia, daripadanya ada yang lagi mulia, lagi mulia, lagi mulia, lagi mulia, sampailah kepada yang paling mulia, itu adalah para anbiya, para nabi-nabi. Daripada para nabi-nabi itu adalah yang paling mulia ialah para rasul. Daripada para rasul itu ada pula ulul azmi. Daripada ulul azmi itu ada yang gelarannya Habibullah. Jadi gelaran Habibullah itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi turutan yang diberi dekat sini, yang paling afdal daripada para rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh, barulah kemudian Nabi Adam. Dekat sini kalau tuan-tuan melihat, kalau siapa yang ada kitab tu, dekat sini dia sebut 6. 6 ni sebab dibawa daripada ada khilaf di kalangan para ulama bahawa Nabi Adam termasuk daripada ulul azmi. Jadi kalau Nabi Adam termasuk ulul azmi, ada 6. Jadi kalau tidak, ada 5 je lah. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, 5 je. Tapi kalau kita meraihkan akan khilaf tu, termasuklah Nabi Adam. Cuma yang masyhur adalah ni 5 tadi. Kemudian dia kata selepas daripada 6 orang nabi-nabi yang diutamakan, yang mulia, tetapi kalaulah Nabi Adam tu tidak dimasukkan daripada ulul azmi, tapi dia tetap mulia, dia tetap diiktikadkan mulia daripada nabi-nabi yang lain, sebab dia Abul Bashar, sebab dia bapa segala manusia dan bapa segala nabi. Bahkan jika tuan-tuan ingat apa yang dikisahkan dalam Isra' dan Mi'raj, kita boleh lihatlah bagaimana peribadi Nabi Adam itu. Ketika Sayyidina Jibril bawa Nabi berlingkar di langit yang pertama, ketika itu melihat akan satu susuk tubuh seseorang duduk di atas kursi yang besar. Dan orang itu duduk dengan gahnya, kemudian dia memandang, dia berjumpa, Nabi datang berjumpa dengan dia. Dia pun mengatakan, dia pun memberikan akan salam, dan kemudian dia pun mengatakan anak yang soleh, Nabi yang soleh, anak yang soleh. Dia menyebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memandang ke kiri dan memandang ke kanan. Dia memandang ke kanan, dia mengatakan ini adalah anak-anak yang berjaya. Kemudian dia pandang ke kiri, ini adalah anak-anak yang kecundang. Anak-anak yang kecundang tu maksudnya anak-anak Nabi Adam, manusia yang jadi kafir, yang tak nak masuk Islam. Jadi kecundang, jadi sedih, keadaan sedih Sayyidina Adam ketika itu menunjukkan sangat kewibawaan dia itu sebagai seorang bapa yang memikirkan tentang anak-anak dia, yang dia harap anak-anak dia tu balik kepada Allah. Tapi Allah dengan takdirnya, Allah menjadikan walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah kata walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, kalau kami kendaki memang kami boleh buat, kalau kami kendaki kami jadikan semuanya orang Islam, tapi walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi sebab Allah sudah memutuskan bahawa memang akan ada juga yang masuk dalam syurga dan akan ada juga yang masuk dalam neraka. Jadi memang akan adalah orang yang melakukan maksiat itu, yang ingkar. Jadi oleh kerana sebab memang akan ada juga Nabi Sayyidina Adam itu ketika membayangkan ketika melihat akan anak-anak dia yang kecundang, yang anak-anak dia yang ahli maksiat ataupun yang kufur, sedih dia. Dan keadaan sedih dia tu wibawa seorang ayah yang digambarkan di dalam hadis ataupun digambarkan oleh ulama melalui hadis tersebut, memang kewibawaan seorang ayah yang sangat haibah lah, begitu. Jadi oleh kerana haibah yang ada pada Sayyidina Adam itu, sejak daripada mula kisahnya sampailah kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra' dan Mi'raj, maka munasabahlah ataupun layaklah dia itu tergolong daripada 6 orang nabi yang paling mulia. Maka segala rasul lepas daripada 6 orang ni barulah segala rasul. Rasul ni yang rasul-rasul ya, maksudnya yang atas sikit daripada nabi-nabi, yang rasul-rasul. Kemudian barulah yang kemudian maka segala anbiya, segala nabi-nabi, kemudian segala kepala malaikat. Kepala malaikat ni maksudnya ketua-ketua malaikat. Malaikat ni pun dia ada grade juga, ada yang ketua-ketua, ada yang malaikat biasa. Okey, jadi selepas daripada Nabi Ulul Azmi, Nabi Adam,
Kemudian selepas daripada Nabi Adam, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul. Selepas daripada rasul-rasul, semua nabi-nabi. Selepas daripada nabi-nabi, semua semua kepala malaikat. Maksudnya semua ketua-ketua malaikat. Lepas semua ketua-ketua malaikat, iaitu yang manusia yang bukan nabi. Tengok ya. Lepas daripada ketua-ketua malaikat, yang paling mulia adalah manusia yang bukan nabi. Siapa mereka itu? Wali-wali. Jadi siapa mereka itu? Mereka itu adalah termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tadi dah ke bawah ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, 10 al-asharatul mubasysyarah bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu semuanya aulia, tuan-tuan. Jadi bawah daripada para segala kepala malaikat adalah para wali-wali. Kemudian barulah malaikat. Ni maksudnya malaikat-malaikat yang umum, seperti menanggung arasy, malaikat yang menanggung arasy, pegang arasy je, dan menanggung kursi, yang memegang kursi saja. Lepas tu barulah kita masuk kepada bab yang lain pula, iaitu bab Sayyidina Abu Bakar afdal daripada segala makhluk yang lain daripada Nabi. Sayyidina Abu Bakar tu adalah seafdal-afdal orang yang selain daripada para nabi. Maksudnya kalau orang-orang tu golongan nabi-nabi, ataslah. Tapi kalau yang bukan nabi, yang paling afdal, orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling ada kelebihan, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum. Baik. Kemudian pernah juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Sayyidina Abu Bakar, yang masyhur tentang keadaan dia. Nabi kata, bukanlah Sayyidina Abu Bakar itu melebihi kamu dengan banyak sembahyangnya dan banyak solatnya, tetapi Sayyidina Abu Bakar melebihi kamu dengan apa yang berada di dalam hatinya. Iman dia tu maksudnya makrifah dia, muraqabah dia, musyahadah dia, muqabalah dia, mukafahah dia, tajalliyat dia yang ada dalam hati dia tu. Jadi bukan sebab banyak sembahyang. Kalau banyak sembahyang, ada lagi yang banyak sembahyang di dalam hadis, kalau dalam Bukhari itu menceritakan tentang Khawarij, itu lagi banyak sembahyang. Jadi orang itu ketika dilaporkan oleh para sahabat, dilaporkan oleh Sayyidina Umar, mereka kata mereka segan dengan si fulan, sebab dia tu kalau perang duduk kat depan, kalau sembahyang paling banyak. Jadi bila Nabi bercakap siapa orang tu pun kebetulan masuk dalam masjid. Jadi adakah ini orang yang kau cakap tadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Sayyidina Umar, ya, inilah dia orang yang kami cakap tadi. Jadi Nabi pun panggil. Bila Nabi panggil, Nabi kata kepada orang tu, adakah engkau merasakan bahawa diri engkau paling afdal di dalam tempat ini, maksudnya di dalam masjid ini? Dia kata na'am. Dia kata ya. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, dalam masjid tu ada Nabi, tapi dia rasa dia paling afdal sebab dia banyak sembahyang. Dia banyak sembahyang lebih daripada para sahabat lagi. Kejap lagi Nabi sebut. Jadi setelah Nabi cakap macam tu, dia kata na'am, dia pun pergi terus, tak ada hormat Nabi, tak ada apa. Jadi pergi terus. Padahal agama Islam tu guru besar dia Nabi, tapi tak ada hormat dia dengan Nabi. Jadi dia pun pergi terus sembahyang dia, menghadap Allah je. Sepatutnya kena menghadap Nabi dulu. Maksudnya kena beri penghormatan kepada Nabi. Nabi tu orang yang paling dikasih oleh Allah. Jadi dia terus pun sembahyang. Nabi pun cakap man yaqtuluh, Nabi kata siapa yang boleh pergi bunuh dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata aku. Sayyidina Abu Bakar kata. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata aku. Dia pun pergi. Jadi bila dah pergi, orang tu tengah sembahyang. Bila orang tu tengah sembahyang, Sayyidina Abu Bakar patah balik, sebab Sayyidina Abu Bakar kata Nabi menghalang membunuh orang yang sembahyang. Orang yang tengah sembahyang tak boleh bunuh. Jadi Sayyidina Abu Bakar patah balik. Nabi pun bertanya, mah ni maksudnya bagaimana? Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, engkau melarang kami membunuh orang yang sedang sembahyang. Jadi aku tak bunuh dia. Jadi Nabi pun tanya lagi, siapa yang boleh pergi bunuh dia? May yaqtuluh. Sayyidina Umar kata, ya aku pergi. Jadi Sayyidina Umar terkenal dengan keras lah Sayyidina Umar ni. Jadi bila Sayyidina Umar pergi, tengok orang tu tengah sujud. Jadi Sayyidina Umar teringat pula hadis bahawa Nabi mengatakan orang yang paling rapat dengan Allah dalam sembahyangnya adalah ketika sujud. Jadi oleh kerana Sayyidina Umar melihat orang tu sedang sujud, lagi tak tega dia untuk membunuh orang tu sebab tengah sujud. Jadi Sayyidina Umar patah balik. Bila patah balik, Nabi pun mengatakan, Nabi kata kenapa? Bagaimana? Sayyidina Umar kata, orang tu tengah sujud, aku tak tega nak bunuh orang tengah sujud sebab engkau mengatakan orang yang paling rapat kepada Allah di dalam sembahyangnya adalah ketika sujud. Jadi aku tak tega nak bunuh. Jadi Nabi pun bertanya sekali lagi, may yaqtuluh, siapa nak pergi bunuh dia? Kali ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, seperti mana yang tuan-tuan tahu, kisah ni Sayyidina Ali ni memang sangat kuat. Dia mewarisi zahir dan batin Nabi, dan dia sangat nekat sebab dia muda. Tuan-tuan kalau boleh banyaklah cerita tuan-tuan, cerita tentang Sayyidina Ali ni nak
nak bergaduh, nak bertikam, nak membunuh orang. Hal keadaan orang, ada satu orang mencabar, kemudian Sayyidina Ali nak sahut cabaran tu, Nabi sebenarnya enggan bagi, tapi Sayyidina Ali nekat. Okey. Jadi tak apalah, saya tak ceritakan yang tu. Jadi bila Sayyidina Ali kata aku akan pergi, jadi kita pun memang mengetahui Sayyidina Ali memang kaki nekat. Jadi dia nekat lah. Jadi dia pergi. Bila dia pergi, orang tu dah tak ada dah. Bila orang tu dah tak ada, Sayyidina Ali pun pulang. Nabi pun bertanya, Nabi tanya, bagaimana ceritanya? Jadi Sayyidina Ali kata orang tu dah tak ada. Ghab, dia kata. Jadi Nabi kata lau qataltahu, dia kata, Nabi kata lau qataltahu makhtalafa ummati rajulain. Jika kau dapat bunuh orang ni, umat aku takkan berpecah dua golongan. Nabi kata, kalau kau dapat bunuh lau qataltahu makhtalafa ummati rajulain, umat aku takkan berpecah dua pahaman. Satu pahaman betul, satu pahaman salah, takkan. Tapi sebabkan orang itu hidup, itulah sebab sampai hari ini kita ada pecah beberapa pahaman. Jadi nak sebutnya, dalam hadis yang lain menceritakan tentang cerita yang sama. Nabi kata ataupun satu kisah lagi, ketika Nabi sedang memberi harta rampasan. Ketika itu ada seorang daripada golongan yang orang tadi itulah, golongan dia tadi tu. Jadi dia pun bercakap, "Adil ya Muhammad, wahai Muhammad, buatlah keadilan. Buatlah keadilan. Ketika bagi tu bagi adil-adil." Jadi Nabi kata, "Wailak, celaka kau." Nabi kata, Man bi'adil illa ma'adil. Siapa yang akan berbuat adil jikalau aku tak adil. Jadi Sayyidina Umar ketika tu dah merah telinga dia. Bukan Sayyidina Umar ketika tu dah angkat pedang dia. Dah pegang pedang dia. Sayyidina Ali dah merah telinga dia. Jadi Sayyidina Umar kata, da'ni adribu unugah. Sayyidina Umar kata, biarkan aku pergi potong leher dia. Sayyidina Umar kata gitu. Jadi Nabi kata tak payah, sebab dia ni ada kaum dia. Sembahyang dia lagi hebat daripada sembahyang kau, puasa dia lagi hebat daripada puasa kau, haji dia lagi hebat daripada haji kau. Jadi maksudnya, sebab tu disebutkan sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata Sayyidina Abu Bakar ni kehebatan dia tu bukan sebab banyak puasa, bukan sebab banyak sembahyang, bukan sebab banyak amal. Sebab ada orang Khawarij lagi kuat amal. Tapi apa yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar ni hebat? Sebab dalam dia, takut dia tu, hormat dia kepada Nabi. Hormat dia kepada Nabi dan hormat dia kepada Allah luar biasa. Sayyidina Abu Bakar luar biasa, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Kalau tuan-tuan tengok ketika macam mana dia serahkan harta dia kepada Islam, kepada Baitul Mal, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan tak sama macam mana Sayyidina Umar bagi. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni yakin kepada Tuhan daripada nur yang didapat, daripada aura, daripada roh kerohanian yang didapat daripada Nabi. Kekuatan kerohanian dia tu, keberanian dia tu luar biasa. Sebab dia tahu kalau dia bagi, sebenarnya sebenarnya bukan harta ni yang menanggung kehidupan dia. Yang menanggung kehidupan dia ialah Allah. Itu sebabnya ketika Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan bini kau, untuk keluarga kau? Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, apa yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Dia kata itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga ketika dia menyerahkan semua harta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Islam lah, kepada agama Islam. Jadi ayah Sayyidina Abu Bakar ketika itu, ayah Sayyidina Abu Bakar ketika itu dia tidak Islam ketika itu. Jadi dia bertanya kepada Asma. Dia kata, apa yang ayah kau tinggalkan untuk keluarga kau? Jadi Asma ni pula dia cerdik. Asma ni dibawa satu batu ditutup dengan kain. Ayah Sayyidina Abu Bakar ni dia buta, dia tak nampak. Jadi Asma ni tadi, anak Sayyidina Abu Bakar, dia bawa satu batu ditutup dengan kain. Dia suruh atuk dia pegang. Dia kata ke atuk dia, ayah tinggalkan emas ni. Jadi atuk dia mau pegang, oh besar emas ni, okeylah dia kata. Sebenarnya Sayyidina Abu Bakar tak tinggalkan apa-apa pun. Tapi dekat situ ada beberapa pengajaran lah. Yang pertama tentang kekuatan Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua cerdiknya Asma. Asma tu cerdik, supaya tak nak bagi bergaduh dalam keluarga. Jadi dia buat macam tu. Okey. Jadi itulah kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kekuatan dia tu, kelebihan dia tu bukan berada pada amal luaran dia. Tetapi bukan bermakna kita, kalau macam tu tak payah sembahyang, tak payah puasa. Bukan begitu. Maksudnya itu ialah puasa yang sedikit, amal kita tu biar amal yang karam dalam makrifah. Maksudnya amal yang karam dalam perasaan. Sayang kepada agama, sayang kepada Allah. Takut kepada Allah. Kasyaf kepada segala
segala azab dan segala nikmat, rindu kepada Allah, sayang hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia yang bawakan agama ni kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita betul sayang pada Allah, mesti ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti hormat kepada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi kata Allah kata, qul in kuntum tuhibbunallah. Muhammad bagi tahu dekat kaum kau, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu semua kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku, yuhibbukumullah, jadi Allah akan kasih kepada kamu. Jadi suatulah Sayyidina Abu Bakar, para sahabat ataupun kita punya leluhur kita daripada kalangan para sahabat ataupun daripada kalangan yang memegang Ahlussunnah wal Jamaah, kita sangat sayang kepada Nabi dan kita mengikut Nabi dan menghormati Nabi. Adapun puak yang satu lagi, Khawarij, mereka ini nak kepada Allah tapi tak hormat Nabi. Sebab tu ketika Nabi kata siapa lagi mulia, dia rasa dia mulia. Sebab pada dia yang telah beramal lebih, dia yang telah beramal dan berkhidmat kepada Allah lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar terlebih-lebih orang yang terlebih afdal daripada makhluk yang lain daripada Nabi, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian daripada 10 al-asyaratul mubashsyarah bil jannah yang saya sebutkan tadi ya. Okey, kemudian selepas daripada al-asyaratul mubashsyarah bil jannah sampai kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, lepas daripada 10 orang yang dijamin syurga, siapa lagi afdal? Iaitu Ahlul Badar. Ahlul Badar ni yang ketika nak perang Badar tu, yang keluar perang Badar tu, maka ahli Uhud selepas daripada orang Badar, iaitu perang yang pergi ahli Uhud, maka yang mengambil bai'ah Ridwan Hudaybiyah, selepas daripada perang Uhud, dan adalah habis dari kat situ ya. Jadi itu semua setengah daripada orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia ni ini disebutkan kalau di dalam ilmu fiqh tahawulat disebutkan orang-orang yang mulia ni ataupun daripada para sahabat ni, mereka ni adalah adik ismah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diismah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajuz ahad yamussuhum bikalam. Siapa yang Allah yang Nabi sudah benteng mereka ni dengan satu bentengan, la yajuz ahad yamussuhum bil kalam. Seorang pun daripada manusia tak boleh menyentuh mereka tu dengan apa-apa perkataan. Maksudnya tak boleh kata ni tak betul, ni sahabat ni buat ni, ni sebenarnya sahabat ni berdosa ni, tak boleh. Sahabat memang di antara mereka itu ada yang bertengkar, tapi nak mengatakan berdosa tak boleh. Kita boleh mengatakan salah ijtihad, tapi nak mengatakan berdosa tak boleh. Sebab walaupun dia berbunuh di antara dia sahabat, dosa tak kena kat dia. Dosa tak kena, tetapi salah ijtihad, maka dapat pahala satu bagi siapa yang salah ijtihad. Siapa yang ijtihad yang betul dapat pahala dua, seperti mana yang telah diputuskan oleh para ulama daripada ahadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada sekalian mereka itu, kita akan masuk tuan-tuan, nanti kita akan masuk dekat belakang ni sikit, menceritakan tentang bagaimana i'tikad kita kepada Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, dan juga Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah. Nanti dekat situ saya akan bawakan satu cerita, iaitu hadis Kilabul Hawab. Kilabul Hawab tu nanti saya bawakan cerita dia. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana kisahnya yang berlaku dan tanggungjawab kita tu macam mana. Tanggungjawab kita dengan para sahabat tu macam mana. Baik. Dan adalah mazhab Ahlul Haq itu adalah nubuwah itu tiada dapat dengan usaha. Okey, ni kita dah masuk bab lain ya. Dan adalah mazhab Ahlul Haq itu apa tadi? Nubuwah itu maksudnya menjadi kenabian tu, menjadi nabi itu tiada dapat dengan usaha dan hanya pemberian daripada Allah Ta'ala. Nabi, nak jadi nabi ni, nak jadi peringkat nabi, dapat makrifah, dapat pengenalan dan dapat ketakutan, dapat perasaan kepada Allah tu, peringkat nabi-nabi itu tak boleh didapat dengan usaha. Maksudnya kalau kita meninggalkan dunia, kita bukan meninggal dunia mati, maksud saya meninggalkan segala syahwat dunia, kita berzikir betul-betul kepada Allah untuk jadi seorang nabi, memang tak jadi. Sebab nabi ni memang utusan saja, nabi ni memang lantikan ataupun kurniaan. Pemberian daripada Allah bagi hamba-Nya yang dikehendaki, dan wajib kita i'tikad bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhir nabi. Itu wajib kita i'tikad. Berarti selepas daripada Nabi Muhammad kita tiada lagi nabi yang bangkit. Akhir nabi akhir nabi dikata dekat situ bangkit ya. Dekat situ khot dia tersalah tulis. Dekat situ ditulis tingginya, bukan tinggi, bangkitnya. Akhir nabi bangkit dan permulaan kejadian. Ini disebut oleh di dalam kitab sirah banyak. Di dalam kitab sirah, iaitu kitab Maulid, kitab Bazanji, kitab Maulid, banyak sebut. Dia kata Nabi itu awaluhum fil ba'ats, awaluhum fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ats.
Nabi itu awwaluhum fil khalqi. Nabi itu dijadikan awal nabi-nabi yang mula-mula dijadikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal nabi yang dijadikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bertanya bila engkau dinabikan? Nabi kata, bila engkau menjadi nabi? Nabi kata wa adamu bainar ruh wal jasad. Nabi kata ketika Nabi Adam di antara roh dengan jasad. Nabi Adam tak masuk lagi roh dia. Di antara roh dengan jasad, ketika itu Nabi Muhammad dah ada dah. Jadi itulah yang disebutkan oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Nur Muhammad. Nur Muhammad bukan daripada fahaman Syiah, bukan, memang daripada fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian jadi Nabi kita itu awal kejadian, cuma akhiruhum fil ba'ats. Nabi itu yang paling akhir yang dibangkitkan. Kejadian dia jadi dulu. Tapi yang dibangkitkan sebagai rasul, dia itu yang paling akhir. Dan permulaan kejadian lagi pesuruhnya itu bagi sekalian alam, dan syariatnya itu tiada dapat seorang menasahkan dia dan berkekalan hingga hari kiamat. Baik. Dan harus dinasahkan setengahnya, dan adalah syariatnya itu menasahkan segala syariat nabi-nabi yang dahulu, dan wajib pula kita i'tikadkan Isra' Nabi kita. Okey, baik. Kemudian disebutkan juga bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bersyariat dengan syariatnya sendiri, dan dia menasahkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menasahkan maksudnya membatalkan syariat nabi-nabi sebelum. Dan syariat Nabi itu tidak akan nasakh sampai hari kiamat, tetapi harus syariat Nabi menasahkan syariat Nabi sendiri. Maksudnya dalam nas Al-Quran tu ada ayat, kalau kita belajar tafsir kan kita ada ayat nasakh mansukh kan. Kan kita ada, dia ada 5 ke 4 pecahan, saya pun dah lupa dah dalam usul tafsir tu, tapi salah satu daripadanya ialah nasakh dan mansukh kan. Ada ayat yang nasikh dan mansukh. Jadi ayat yang nasikh akan menasakh ayat yang mansukh. Jadi kedua-dua nasikh dan mansukh itu adalah kedua-duanya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh syariat Nabi menasakh syariatnya sampai hari kiamat, disebut dekat sini. Jadi sampai hari kiamat, iaitu sampai hari kiamat siapa yang memimpin? Jadi hari kiamat yang akan memimpin 2 orang. Kan yang pertama sekali Al-Imamul Mahdi, kemudian yang kedua An-Nabiyul Isa. Jadi yang pertama Imam Mahdi akan memimpin, yang kedua selepas Nabi Isa turun, Nabi Isa akan memimpin. Dan Nabi Isa akan berhukum dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang bertanya, habis Nabi Isa, dia kata kita sekarang hidup bermazhab. Nabi Isa besok turun pakai mazhab apa? Kenapa mereka mengatakan begitu? Sebab mereka ingin memperlekeh-lekehkan amalan bermazhab. Jawapan kita sekarang ketika kita berada dalam fasa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga timbul naik Nabi Isa, kita memang kena pakai mazhab, sebab mazhab itu adalah satu kaedah yang dipimpin oleh orang yang berautoriti. Orang yang berautoriti itu menyandang gelaran mujtahid mutlak. Jadi bila mujtahid mutlak, kita kena ngikut mereka. Adapun Nabi Isa, dia kata habis Nabi Isa tak pakai mazhab pun. Jadi Nabi Isa kenapa nak pakai mazhab? Sebab Nabi Isa dia bukan ulama. Nabi Isa dia bukan ulama. Bahkan Nabi Isa dia bukan wali. Nabi Isa duduk di atas lagi para wali. Jadi kalau nak Imam Syafi'i itu wali, Imam Syafi'i itu mujtahid, Imam Syafi'i itu mana ada mazhab? Imam Syafi'i itu dialah pembuka mazhab. Jadi Imam Syafi'i itu mana ada mazhab? Dia tu memakai Quran dan sunnah. Imam Syafi'i yang wali pakai Quran dan sunnah, Nabi Isa tak akan pakai mazhab. Jadi Nabi Isa akan terus pakai Quran dan sunnah. Nabi Isa pakai Quran dan sunnah tu atas kelayakan dia sebab dia mujtahid. Kalaulah wali pun mujtahid, kalau Nabi lagi mujtahid. Jadi itu kefahaman yang kita nak kena faham. Kenapa Nabi Isa, kenapa kita nak sibukkan perkataan tentang Nabi, adakah Nabi Isa tu bermazhab ataupun tidak. Kerana dia tu mujtahid. Jadi tak ada kisah daripada dia tu nak bermazhab, bukan pada masalah bermazhab. Jadi itulah yang disebutkan oleh musannif dekat sini, bahawa syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu berkekalan sampai hari kiamat, dan harus kemudian nasakh kita dah sebut tadi. Kemudian sampailah dikatakan saya ambil lagi 5 minit ya. Kemudian dikatakan wajib pula kita i'tikadkan Isra' Nabi kita daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj daripada Masjidil Aqsa hingga ke atas Sidratul Muntaha kepada tempat yang dikehendaki Allah Ta'ala, seperti wajib i'tikad akan kelepasan Siti Aisyah. Baik. Jadi dikata
selain daripada i'tikad yang telah kita sebut sebentar tadi, ada juga termasuk juga salah satu daripada yang wajib kita i'tikadkan bahawa wajib mempercayai bahawa Nabi kita berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atas takdir Allah Subhanahu wa taala dua perkara. Yang pertama Isra, diperjalankan pada waktu malam. Yang kedua Mi'raj, dipertanggakan, naik tangga sampai ke Sidratul Muntaha ataupun sampai kepada tempat yang dikendaki. Tuan-tuan kena dhabit siapa yang ada kitab tu. Siapa yang ada kitab tu kena dhabit. Kenapa dikatakan tempat yang dikendaki? Kenapa tadi dikatakan sampai Sidratul Muntaha ataupun kepada tempat yang dikendaki? Baik. Perkara pertama, disuruh bahawa kita mempercayai, kita beriman ataupun wajib kita mengiktikadkan bahawa Nabi kita Isra. Isra tu perjalanan malam daripada Makkahul Mukarramah sampai Baitullahil Haram, Makkahul Mukarramah sampai kepada Baitul Maqdis. Dan di dalam perjalanan itu berlakulah beberapa peristiwa atas beberapa hadis yang sahih, yang hasan dan yang dhaif pada menceritakan perkara-perkara yang berlaku di tengah-tengah perjalanan tadi. Kemudian itu Isra nama dia. Yang Isra ni jikalau ingkar murtad. Sebab Isra ni ada dalam Quran. Adapun Mi'raj itu walaupun wajib kita i'tikad tapi dia bukan benda qata'. Jadi kalau ada orang mengingkari berdosa besar tapi tak murtad. Tapi kalau kalau Isra ni ingkar hukum murtad. Baik, jadi beza je Isra dengan Mi'raj. Jadi Isra perjalanan dekat dunia, Mi'raj naik ke atas. Jadi Mi'raj tu mana? Mi'raj itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi 7 petala langit, kemudian ke alam nur, kemudian Sidratul Muntaha, kemudian ke alam nur, kemudian ke Arash. Jadi kalau dengan timbangan yang seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa tingkat yang disebut adalah 10 tingkat. Begitulah yang disebutkan 10 tingkat disebutkan 10 tingkat itu oleh Al-Habib Salim. Kerana disebutkan, kalau tak salah saya, Al-Imam Suyuti menyebutkan di dalam Natijatul Fikri fil Jahri bidzikri, disebutkan dekat situ ada beberapa khilaf ulama pada masalah bedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedah berapa kali? Ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Nanti kita sebut lain kalilah. Jadi juga disebutkan khilaf pada masalah Mi'raj Nabi Mi'raj tu pergi ke mana? Adakah 7 langit? Adakah 8? Adakah 9? Adakah 10? Jadi nak menyebutnya, ada ulama mengatakan 7 dan ada mengatakan 8, 9 dan 10. Kalau 10 termasuk alam nur. Kalau 9 daripada Sidratul Muntaha dan juga ke Arash. Kalau tidak, ada yang menyebut sampai Sidratul Muntaha je, 8 je. Jadi itu semua berjalan di atas khilaf para ulama. Cuma harus untuk kita menceritakan kesemua-semuanya sekali, daripada cerita yang 8, 9 ataupun 10. Jadi itu setengah daripada barang yang wajib untuk kita i'tikadkan. Dan saya kira kita berhenti di sini dulu, sebab perceraian ni nanti akan terus masuk kepada wajib kita i'tikadkan akan kelepasan Siti Aisyah daripada tuduh oleh orang yang dusta. Ini sekarang kita dah nak masuk cerita para sahabat pula. Ketika Siti Aisyah dituduh berzina, itu semua kita kena sucikan daripada tuduhan tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya mohon maaf atas kita berhenti setakat ini dulu. InsyaAllah kita sambung nanti lagi akan datang. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.